Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Saya bersyukur kepada Allah SWT pada malam ini dapat sama-sama kita ditemukan kembali untuk meneruskan tadabbur kita surah As-Sajdah. Kita masuk terus ayat yang ke-11 pada malam ni. Jadi kita tilawah dulu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut kul ayat dalam ayat ni, dia untuk menjawab ayat yang sebelum, iaitu bagaimana orang-orang yang ingkar ni menafikan tentang hari kebangkitan orang-orang kafir. Jadi kita dah bincang yang lalu, ini cerita tentang orang-orang yang ingkar, yang mana mereka menafikan apa yang dibawa oleh Rasulullah ni, menceritakan tentang akhirat. Di Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ayat sebelum tu rumutan lah. Ayat yang sebelum tu kita panggil jenis ayat macam tu. Contohnya ayat berbicara tentang orang-orang kafir ni, dia bantahan kan. Aidza dalalna wa qalu aidza dalalna fil ard. Kita panggil syikayah. Ayat ini macam ni dipanggil syikayah. Syikayah ni daripada perkataan syakwa. Syakwa Allah. Syakwa Allah ni kita panggil macam satu bentuk aduan. Aduan. Syakwa tu aduan. Aduan siapa? Allah tentang sikap hamba-hambanya. Syikayah ni ayat jenis macam ni. Contohnya kalau kita tengok dalam surah 34, buka surah 34 ayat 28. Buka. Itu satu lagi. Tapi dia ada lakin tu. Ayat dia muka surat berapa tu? Muka surat apa Ustaz? 431. Boleh. Surat 431 kan. Wa ma arsalna kan. Jadi Ustaz, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Wa ma arsalnaka lin-nasi basyiran wa nadhira. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Barakallahu fiik. Wa ma arsalnaka. Kita tengok gaya ayat tu Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa kafatan linnas. Kecuali hanyalah Nabi ni sebagai contoh yang paling sempurna untuk semua manusia. Semua manusia.
Bukan untuk bangsa Arab saja, tak, untuk semua peradaban. Tak kira zaman. Nabi inilah contoh terbaik, kafatan linnas. Dan basyiran wa nadhiran. Dan Nabi ni maknanya qudwah, uswah, pimpinanlah, pemimpin. Yang bawa contoh terbaik untuk manusia. Dan apakah intipati Nabi bawa ni? Dua je lah, basyiran wa nadhiran. Apa makna dia? Kalau sebut Nabi, Nabi ni apa? Pemimpin lah. Pemimpin terbaik yang menjadi tauladan manusia. Pimpinan. Contoh ataupun tauladan kan? Terbaik. Tapi dua je apa dia? Yang ada pada intip ni, basyiran, naziran. Naziran. Jadi mana-mana pun memang macam ni lah. Mana-mana pimpinan ataupun dalam kehidupan kita ni, psikologi sebenarnya ni. Ilmu psikologi juga Al-Quran ni. Basyiran ni berkaitan dengan manusia punya mental, manusia punya kecenderungan. Dengan dua benda ni lah manusia akan produktif, dan dengan dua benda ni juga manusia akan ada disiplin. Kalau kita masuk syarikat mana-mana pun, dua benda ni juga apa dia? Pemimpin dia akan cakap apa kepada dia punya pekerja dia? Nak bagi produktif, kita bagi apa? Bonus. Gaji. Lagi apa? Kalau buat OT dapat sekian-sekian. Kalau ni nanti dia boleh naik pangkat kan? Itu nama dia apa? Basyiran. Basyir. Kita gembira. Hujung bulan gembira, busyra gitu. Kami panggil kalau bulan ni ustaz ni panggil, dah dekat dah busyra. Busyra tu khabar gembira, nak masuk gaji kan. Basyir. Lagi kalau pula nak bagi disiplin, tak boleh sesuka hati. Buat apa cikgu dulu sekolah? Peringatan apa? Cikgu lewat. Ni jadi bonus ni. Kan? Jadi akhirnya orang ni akan produktif. Dia akan sungguh-sungguh buat. Dia rasa gairah nak buat tu. Sebab apa? Kerana menantikan benda ni. Seronok dia janjikan benda ni. Sekarang yang ni pula, denda kalau buat tak datang tanpa sebab apa, berapa kali kan, boleh kena gantung. Silap-silap boleh kena tukar cawangan ataupun lepas tu kena buang. Macam-macam lah. Potong gaji ke dan sebagainya. Ni tu nama dia apa? Ancaman lah, naziran. Kalau buat. Jadi Allah kata kat Nabi, tidaklah kami utus engkau ni melainkan cukup untuk jadi memimpin orang manusia ni buat sesuatu yang pasti baik untuk dia. Sampai dia bertemu Allah dalam keadaan baik. Dan dua benda tu terisi dengan benda ni. Apa dia? Basyiran wa nadhiran. Apa dia? Nabi bawa apa? Nabi bawa wahyu. Wahyu bagaimana nak manusia ni nak memimpin diri dia sampailah kepada matlamat yang sebenarnya, masuk syurga balik. Sampai ke situ destinasi dia kan. Sampai dia dapat redha Allah. Jadi Nabi lah yang terbaik untuk bawa ni. Jadi sekarang ni Allah nak alihkan kita punya mindset yang mana kamu terlalu terpengaruh dengan basyir dan nazir daripada manusia. Betul? Kan? Daripada mana-mana pun media semua hari ni, manusia sangat terpengaruh dengan basyir dan nazir ni. Sebab itu akhirnya manusia akan buat dengan cenderungnya dia rasa tu, dia akan kejar. Sekarang ni Allah nak kita alihkan perhatian kita kepada sepatutnya yang kamu patut rasa gairah nak dapat khabar gembira dan rasa terancam ialah apa yang Nabi bawa. Nabi cerita ancam neraka, tak rasa terancam pun. Nabi cerita, jomlah kerja syurga, tak rasa pun syurga tu macam baik. Macam mana manusia macam tu hari ni? Tengok hidup dia sibuk kerja apa? Dia rasa itulah basyir dia. Dan dia takut apa? Dia sanggup tinggal solat sebab takut majikan dia marah. Contohnya, dia takut apa? Ancaman siapa dia takut? Dia takut ancaman dunia ni. Sedangkan pencipta dunia ni yang dia nak jumpa nanti, dia tak takut pun. Dan pencipta ni bagi motivasi, dia tak termotivasi pun.
Tengok Quran macam mana. Sebab itulah para sahabat sangat-sangat gila dengan Quran ni kan. Kan? Hanzalah, kan? Hanzalah, dengar cerita Hanzalah. Apa dia buat? Apa jadi kat dia? Hanzalah. Dia baru kahwin. Lepas tu? Lepas tu kan? Sebab apa? Dia begitu terkesan dengan segala basyiran ni. Akhirnya dia tinggal je kan? Dia terus syahid. Tak sempat mandi wajib pun. Begitu semangatnya, girahnya dia bila Allah bagi tahu basyir daripada Allah ni. Tapi manusia dia gembira tak? Bila baca je ayat syurga, biasa-biasa. Bahkan bukan baca, tak baca pun. Lagi parah kan? Kadang-kadang tunjuk minat sikit, tak minat langsung. Faham pun tak nak. Betul tak? Apatah lagi, korang-korang ni kita ada rasa minat sikit ke nak tengok tentang mana cerita syurga Allah ni kan? Tapi langsung tak pun. Baca pun tak. Itu langsung lah. Maknanya apa? Dia langsung tak heran dengan janji manis Allah ni yang pasti berlaku ni. Dan ancaman Allah yang sangat dahsyat yang pasti juga berlaku. Sebab apa? Tengok dia pergi tengok apa. Cuba tengok dia kejar apa. Kalau time tu kan, sanggup bayar mahal-mahal nak pergi tu. Sebab apa? Dia rasa itulah kegembiraan yang dia nak raih. Inilah dia. Jadi akhirnya begitulah manusia. Jadi Allah kata, dengan dua ni sepatutnya kamu belajar bagaimana supaya akhirnya berita gembira yang patut kamu gembira tu kamu betul-betul apa dia? Masuk dalam jiwa kamu. Kamu belajarlah apa yang datang daripada Muhammad ni kafatan linnas ni sampailah ancaman yang dibawa ni betul-betul merasa besar dalam jiwa kamu. Tapi apa sikap manusia? Tengok ayat tu. Walakinna aktsaron nas. Inilah sikap manusia. Itu namanya syakwa. Tengok Allah adu kepada kita ni. Inilah sikap ramai kamu ni. Sepatutnya kamu rasa ni gairah yang ni. Tapi tak rasa pun. Ramai manusia apa? La ya'lamun. Apa maksudnya? Tidak. Ya'lamun apa? Tak tahu. Maksudnya dia kalau kalau dia guna isim, maksudnya barulah kata tak tahu. Manusia tu tak tahu. Dia masa tu penyataan. Oh, ramai yang tak tahu. Tak, ini dia guna fi'il. Fi'il lain. La kan? La ilm. La alimun. Tidak ada yang tahu. Oh, betul kan? Jadi kenyataan ni dia perbuatan maknanya apa? Ini satu benda yang manusia ni sepatutnya kena buat. Maksudnya sebab tu lebih tepat terjemahan dia pun kita terasa sebab ni kita rasa macam nak buat macam mana dah ramai tak tahu. Bukan macam tu. Maksudnya tak mau ambil tahu. Itu perbuatan tu. Benda ni sekarang Allah dah beritahu. Tapi ramai yang tak nak belajar. Ramai manusia tak nak ambil tahu pun yang kafatan linnas ni bawa dua benda ni. Ramai manusia tak mahu ambil tahu pun berita gembira dalam Quran. Ramai manusia tak mahu ambil tahu pun ancaman dalam Quran. Dia ambil tahu dalam berita tu kan. Bila ni mata wang jatuh lah. Takut. Ni kamu punya iman sedang jatuh ni. Pernah rasa tak? Tingkatkan iman. Tak. Mata wang jatuh takut. Iman jatuh tak pernah rasa apa-apa. Harta kurang takut. Iman kurang tak pernah pun rasa takut. Betul tak? Ni yang pelik manusia ni. Betul lah kata. Lakinna aktsaran nas la ya'lamun. Tak mahu tahu pun. Tengok. Ini nama dia ayat macam ni apa? Syakwa. Tengok macam mana Allah ni keluh tentang sikap kita. Ramai ke tak manusia yang macam ni? Ramai kan? Aktsaron nas. Ramai. Ini contoh ayat. Subhanallah. Dengan satu ayat ni dia betul-betul baru kita rasa ya Allah. Teruknya kesalahan saya ni. Teruk kesalahan kita dengan Allah ni sebenarnya. Begitulah. Jadi sebab itulah kalaulah Abu Bakar ada kan. Abu Bakar ni dia sangat malu dengan Allah. Tahap tinggi punya malu lah. Sebab tu dia kata apa? Dia berjalan ayu sama'in tuzilluni wa ayu ardin tukilluni. Bumi mana, langit mana aku nak junjung, bumi mana aku nak pijak ni. Kalaulah aku ni hidup dalam keadaan apa dia? Jahil tentang Quran ni. Aku berkata tentang sesuatu tanpa ilmu daripada Allah. Kenapa? Maksudnya dia langsung tak nak peduli perintah ataupun pesanan Allah. Ibarat mudah macam inilah. Seorang anak dia menumpang rumah ayah dengan mak dia. Kan? Jadi anak tu balik, tapi anak tu buat rumah dia macam rumah tumpangan je. Jadi dia masuk rumah, dia buka tudung saja, tengok mak dia dah masak, dia mau makan. Lepas tu mak dia tolong kejap, saya sibuk, dia pergi keluar balik. Mak dia cakap apa pun dia tak nak dengar, dia main keluar masuk suka hati je. Anak tu kita panggil anak apa?
Mak dia tinggalkan pesan, dia pun langsung tak nak endahkan langsung kan. Tu anak apa nama? Anak derhaka kan. Sekarang ni kita pula semua duduk kat tumpang kat siapa? Langit siapa? Langit yang Allah cipta. Bumi siapa? Kan? Ada tak Allah hantar mesej kat kita? Ada. Ni mesej dia. Jadinya sombong tak hamba tu. Kita kata anak tadi tu kalau macam tu, mak dia hantar mesej, dia tak nak dia dengar mesej kawan dia, dia keluar rumah. Dia tahu mak dia masakkan aku nak makan. Sama juga kita, tahu Allah bagi rezeki, saya nak rezeki itu je. Tapi bila Allah pesan kat saya tak nak pedulikan. Tu hamba apa nama dia? Hamba apa? Hamba derhaka lah tu kan. Tapi manusia ni sebab itulah ni lah syaitan punya syaitan punya tipu daya. Dia berjaya buat manusia bila dosa dengan manusia dia rasa besar sangat. Tapi bila dosa dengan Tuhan, syaitan buat dia kecil je. Sedangkan mana yang lebih dahsyat? Mak tadi ke derhaka kan? Kita kata anak ni memang kurang ajar lah maknanya. Dia boleh keluar masuk macam tu je. Sedangkan mak dia yang siap dia makan semua rumah ni dia tumpang. Tapi mak dia pesan apa semua, dia tak nak peduli pun. Bahkan dengar pun tak nak. Baca mesej mak dia pun tak nak. Tiba-tiba seorang hamba yang duduk menumpang di bawah langit Tuhan, tanah ni, Tuhan yang cipta, dia hidup. Mesej Tuhan dia ni langsung dia tak nak peduli. Mana lagi besar dosa dia? Mana lagi berjasa besar kepada dia? Mak dia tadi ke pencipta mak dia? Cuba bayangkan. Tapi rasa tak manusia ni bersalah bila dia tak peduli, sehari dia tak baca ke, dia tak faham ke, dia rasa tak bersalah. Tak rasa apa-apa. Subhanallah. Inilah Nabi SAW dapat istimewanya Nabi bawa kepada kita ni. Ni yang sampai kita ni dengan apa? Dengan darah dan keringat hari ni kan. 23 tahun tu. Sebab itulah kita kena hargai perkara ni. Sebab tu Allah kata, ni berkaitan dengan ilmu. Inilah ilmu yang Allah nak kita ambil tahu. Walakin aktsaran nasi la ya'lamu. Ya Allah. Jadi macam itulah. Bila kita faham sebab tu ayat ni dia ada kita panggil apa? Dia punya intipati. Setiap ayat ada dia punya apa? Dia punya apa? Syarahan dia ataupun dia punya fokus dia lah. Kat mana dia punya ayat ni pasal apa? Macam ni kan. Ni dalam usul tafsir lah ni. Kita nampak ayat ni rupanya Allah nak adu sikap kita kita rasa malu. Kalau tidak tadi kita terjemah pun tak rasa apalah. Betul tak? Macam tu. Jadi ramainya manusia rupanya memang tak nak pedulikan, tak nak tahu pun tentang dua benda ni. Kami dah bagi ni cukup dah untuk semua tapi dia tak nak. Itulah yang kita supaya apa? Kita tak nak jadi macam ni, kita nak ubah. Baik. Ini contoh. Jadi ayat yang tu juga macam dalam ayat yang kita baca tu, sikap orang-orang kafir. Surah As-Sajdah boleh Ni juga ayat ni nama ni Shikayah. Tengok macam mana orang kafir ni punya kata-kata dia. Tentang kenyataan Allah dia tolak macam tu saja. Dia kata patutkah bila kita ni telah pun hancur di bumi ni, tiba-tiba kita boleh jadi makhluk baru, boleh dicipta baru. Dia merendahkan siapa ni? Pencipta dia. Ni juga syakwallah. Shikayah ayat ni. Ini sikap orang ni. Bahkan Allah kata sebenarnya mereka ni memang kufur dengan pertemuan dengan kami. Memang itulah yang sebenarnya. Jadi Allah jawab, Allah suruh Nabi jawab melalui wahyu ni, kul, kita tengok. Kul apa? Katakanlah. Kabarkanlah. Wahai Muhammad. Jadi kita kata ni arahan. Fi'il amar. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad. Katakanlah. Yatawaffakum. Jadi yatawaffa ini daripada perkataan wafat. Okey? Jadi ibarat dia kalau perkataan wafat ni Allah tak kata mati. Ada ayat lain kan? Yumitukum, summa yumitukum, summa yuhyikum. Ini tak pakai mati, ini pakai yatawaffa. Apa beza? Penting tu. Mati dengan wafat. Jadi Allah nak beritahu yatawaffa ni macam ni. Jadi seorang yang diberi pinjaman lah. Kita ada barang sampai cukup masa dia, kan? Sampai cukup masa kita kena bagi balik semua.
Tak ada satu pun tinggal. Serah semua sekali, tak ada satu pun tinggal barang kita yang kita guna sementara. Contohnya itulah dia. Tawafan nak bagi tahu macam tu. Sebab itu Allah kata dia akan mencukupkan. Jadi sebab itulah kita ada umur. Nabi kata apa umur kita? Kullu a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa aqallu man yajuzu dzalik. Umur umat aku di antara 60 hingga 70 tahun. Sikit saja yang apa dia? Lepas daripada umur tersebut. Tak ramai. Tapi hakikatnya secara normal 60 hingga 70 tahun. Jadi bila cukup je umur tu, apa dia? Maka dia ambil balik. Itu maksud tawafa ni. Sebab itulah daripada sini juga makna dia cukup. Jadi seorang tu dah cukup rezeki dia, dah cukup apa? Dah cukup tempoh dia, rezeki dia dah selesai. Sehingga kan kalau rezeki dia kita teguk air je kan. Tiba-tiba dia sihat, dia pun minum air, dia sakit sebelum ni. Tu dia sihat sekejap, rezeki dia sebab apa? Tinggal seteguk air, dia pun minum air pun dia mati. Tu. Faham? Gitulah maksud dia. Jadi bila sebut macam ni, dia maknanya apa? Mesti sakit ke? Bila kita faham ni, mesti sakit ke ataupun tak? Tak. Maknanya dia dah cukup tempoh, selesai, cabut. Tengah cergah main bola pun boleh. Ya tawaffaq. Allah nak ambil balik sebab ini dah selesai. Itulah maksud dia. Okey. Jadi kul ya tawaffakum. Jadi ia akan jadi kita terjemah mematikan, mengambil. Mencabut atau mengambil apa dia? Nyawa kamu. Mengambil nyawa kamu. Siapa yang ambil? Malaku oleh, kita buat oleh kat sini, oleh malaikat maut. Siapa nama dia? Kalau dalam Israeliat, Israel lah. Cumanya dalam hadis tak ada nama Israel. Israel ni Israeliat lah. Memang kita ambil daripada situ lah. Cumanya nama dia malaikat maut tak ada nama. Mana-mana pun sebut malaikat maut je. Malaikat maut lah. Cumanya Nabi sebut dalam riwayat Israeliat ni apa? Ambil boleh, tak ambil pun tak ada masalah. Macam tu lebih kurang kan. Dengar, iakan, tidak iakan atau tidak menafikan. Begitu. Okey. Jadi malakul maut disebut malaikat maut. Jadi ini malaku ni maknanya satu malaikat. Satu malaikat. Kalau dua malaikat, malakan ni. Kalau banyak malaikat, yang kita guna ni malaikat banyak. Bahasa Melayu kan. Malaikat maut. Okey, allazi iaitu kata. Ni badal dia. Badal kepada siapa malaikat maut ni, apa ciri-ciri dia, apa tugas dia? Ni tugas dia. Iaitu tugas iaitu malaikat yang ukila telah diwakilkan kepada diwakilkan ia. Jadi maknanya setiap kita dah ada. Jadi malaikat maut ni dia hanya diwakilkan untuk ambil nyawa kita. Hakikatnya yang mengambil nyawa kita siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok dalam surah 39 ayat 42. Tiga 42. Panjang sikit ayat tu. Ustaz Nasim boleh baca ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يتوفى
منامها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى يمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Kan tadi dalam ayat ni malaikat maut. Dalam ayat ni siapa? Allah. Jadi hakikatnya Allah lah. Ini cuma malaikat mana? Utusan Allah yang Allah utuskan untuk lakukan tugas dia atas perintah daripada Allah. Jadi dia bukan suka-suka. Kan tengok sakit hati je ni cabutlah nyawa, bukan. Ditunggu arahan Allah. Macam mana pun Allah yang arahkan, dia tak tahu bila masanya. Jadi Allahu yatawaffal anfusa. Allah lah yang mematikan setiap nyawa tu, setiap diri itu ketika saat waktu kematiannya telah tiba. Dan ada yang belum lagi tiba waktu matinya dalam tidurnya. Maknanya tidur ni sebahagian daripada mati. Separuh daripada kematian. Jadi roh kita juga dipegang. Wa fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Dan dia memegang nyawa yang telah pun dia tetapkan kematian pada waktu dia. Dan wa yursilul ukhra, dan dia lepaskan yang lain. Kembali kepada jasad masing-masing sampailah tempoh dia. Jadi setiap hari sebenarnya kita ni ni ayat ni menakutkan juga ni. Setiap hari kita sebenarnya ibarat telur di hujung tanduk ya. Sebenarnya. Cuma yang apa? Allah yang lepaskan kita, roh kita masuk balik, keluar balik. Silap bila-bila boleh keluar terus je. Jadi kita sebenarnya hari-hari kita rasa kita ni orang yang hebat ke apa ke, sampai waktunya kita akan serah diri juga. Bila? Sampai waktu ni kita sombong mana pun, rasa hebat mana pun, kita tetap akan serah diri juga pada Allah. Bila? Waktu tidur lah. Waktu tidur saat manusia paling lemah sekali. Tidur tu adalah separuh mati dah, separuh dah. Jadi sebab itulah jangan sombong. Kejap lagi ni kan tak tahulah besok bangun lagi ke tak. Begitulah Allah nak beritahu. Jadi Allah SWT beritahu nak ini, dia boleh pegang yang satu tu. Kalau dia tak nak lepas, habislah. Sebab tu ada tak orang Allah pegang lama sikit. Kadang-kadang pegang lama sikit, apa dia? Bangun-bangun rupanya dia tak bangun, dia koma terus. Kan? Boleh juga. Sebulan lepas tu baru diserahkan balik pun boleh. Ayat ni jelas ni, ayat ni cerita begitu lemahnya manusia. Ini kira habislah. Begitulah kita. Jadi sebab tu Allah suruh kita fikir, inna fi zalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Ini benar-benar tanda-tanda yang sangat-sangat jelas sebenarnya bagi orang yang mahu fikirkan sikit. Bayangkan kita tadi pagi bangun tadi rasa hebat sangat ni, tinggalkan semuanya perintah Allah kan, langsung tak baca ni kan. Sedangkan lepas ni dia serah diri kat Allah juga. Bila dia dah letih nanti, memang dia tidur. Cuba fikirkan, sebab tu memang Allah nak kita apa? Zalika yukhawifullahu bihi ibad. Demikianlah Allah nak takutkan kita supaya kita sentiasa ingat. Baik. Satu dalam surah lain tentang ini surah 6 ayat 60 ayat 60 Ahwal qahiru fawqa ayat tu. Panjang sikit ayat ni. 60 hingga 61 lah. Sekejap kita baca 61 terus Ustaz. Muka surat 135. Boleh kot baca, boleh 60 61 lah. Kita ambil daripada 60
Panjang sikit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون يرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Barakallahu fikum. Jelas tengok ayat ni ya. Wa huwal ladzi yatawaffakum. Dan dialah yang mewafatkan kamu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu malam. Maksudnya apa ni? Tidur. Wafat kat sini maksud dia tidur. Dia dua makna. Tidur boleh, mati pun boleh. Dan dia mengetahui apa yang kamu jarahtum bin nahar, kamu lakukan pada siang hari itu. Aktiviti kita terang-terangan. Summa yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma. Kemudian dia membangkitkan kamu pada waktu siang tersebut supaya apa? Dia nak sempurnakan tempoh. Maknanya apa? Kita ni hidup atas jadi kita ni kan sihat sebab kita ni ke hakikatnya sebenarnya atas tempoh saja. Tempoh yang dah ada dah bila matinya. Begitu. Jadi tapi cuma jangan kita apa? Lepas ni tak jaga kesihatan sebab dah ada tempoh. Bukan. Itu beza pula kan. Summa ilahi marji'ukum. Kemudian kepadanya lah tempat kembali kamu. Kemudian dia akan beritakan apa yang dulunya kamu lakukan di dunia dulu. Baik, seterusnya wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dan dialah yang maha apa dia? Berkuasa, pemaksa di atas hamba-Nya. Maksudnya apa? Allah guna kata qahir ni maknanya dia siapa pun tak boleh halang dia nak buat. Saat nyawa nak dicabut tu, jadi Allah kata apa? Dan dia berhantar kepada kamu hafazatan. Jadi malaikat maut ni ialah dia dihantar. Nampak tu? Perkataan apa? Yursilu. Bermakna wukila ni. Jelas? Ni maksud dia itulah ayat ni lah. Allah wakilkan kita ni, malaikat maut ni bila saat kita dah habis tempoh, Allah hantar siapa? Hafazatan ni yang jaga ni. Untuk apa? Untuk ambil nyawa kita. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sampailah bila datangnya kematian kepada setiap seorang daripada kamu. Tawaffashur rusuluna, lalu utusan-utusan kami pun mengambil nyawa dia. Wahum la yufarritun, dalam keadaan apa? Mereka tidak pernah apa tu? Cuai langsung. Tak ada. Tepat. Maknanya kalau kita kata apa? Satu minit berapa saat? Berapa detik? Tepat. Dia tak pernah lewat sedetik ataupun awal sikit ke tak ada. Sikit pun tidak. Itu gambaran dia tentang ni. Okey. Jadi ini hakikat nyawa manusia ni yang sentiasa dalam aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara dimatikan ni macam mana? Jadi malaikat maut ni dia ada dua, kan? Satu kat surah 79.
Ayat 1 dan 2. Jadi kalau orang yang zalim ataupun orang kafir ni dicabut dengan keras. Satu lagi orang yang baik, orang yang beriman, mukmin, dicabut dengan lembut. Itu surah tu An-Nazi'at. Wan Nazi'at. Cuba tengok surah 79 ayat 1 2. Saya terus je terjemah. Wan Nazi'ati, apa maksud? Demi Nazi'at tu yang mencabut. Maksud dia malaikat pencabut nyawa. Sebab apa macam mana kita tahu ni malaikat? Sebab ada hadis yang panjang. Nabi baca wan nazi'at, kemudian Nabi baca hadis tu panjang. Demi yang mencabut dengan warqa, keras, dengan kasar. Kan? Jadi ibarat dia macam mana? 583 Pak Tuan. Muka surat 583. 583. Dia juzuk belakang. Juzuk last sekali sebelah surah An-Naba. 583 Dapat? Dia ayat surah tu mula-mula tu. Allah bersumpah demi wan nazi'at yang mencabut warqa, yang mencabut dengan apa dia kata? Keras. Siapa tu? Untuk orang yang kafir ataupun orang zalim. 583. Orang kafir ataupun orang zalim ni. Wan nazi'ati warqa. Ni nyawa dia ambil dengan nyawa diambil dengan kasar. Dalam hadis panjang Nabi beritahu ibarat dia macam bulu kambing biri-biri tu kan, yang ada apa tu, pengait yang macam jarum lah, duri tu kan, ataupun sikat ke yang kasar tu ada kena kat bulu tu kan. Jadi kita nak ambil tu, dia bulu tu apa, dia tak boleh tarik terus, kita simpul-simpul, dia ambil cabut terus, maknanya tercabut dengan bulu-bulu tu sekali, kasar. Dia kena sentak macam tu. Itu ibarat. Untuk orang yang beriman, lembut macam mana? Lembut macam air nak keluar daripada cerik. Kalau kita keluar air cerik tu kan, ada macam titisan air tu, dia macam lambat sikit nak turun tu. Air tinggal sikit kan, kita nak dia titik tu. Dia cabut dengan lembut macam tu. Lembut pun sakit jugalah kan. Itulah maksud dia. Okey, jadi kita tengok dalam Quran dia ni nyawa dia ambil dengan kasar, yang ni apa? Dengan lembut. Ni cerita tu dengan lembut tu ayat 2. Wan nasyitati nashta. Tu wan nasyitati nashta tu. Okey. Dalam surah lain, cuba buka surah sini surah 16. Ada tak? Untuk orang kafir digambarkan dalam surah, letak surah tu. Sekejap. Cuba tengok, bukan. Kita ambil surah ni lah. Surah 6. Surah 6. Ayat yang ke 93. Ayat dia panjang tapi kita nak ambil bahagian tengah. Saya terjemah terus lah. Contohnya, kita ambil dalam Quran ni, macam mana orang zalim ni cabut nyawa ni. Surah 6 ayat 93. Sampai mereka tak nak keluar. Bahagian bawah tu, bahagian bawah kita tengok, walau tara idziz zalimuna fi ghamaratil maut. Cuba. Muka surat 139. Ambil daripada bahagian tu, walau tara
Idz zalimuna fi ghamaratil maut. Okey, saya terjemah kat situ lah. Dan kalaulah engkau melihat ketika orang-orang yang zalim. Ketika mana dia ghamaratil maut apa? Dalam keadaan dia dah mabuk dah nak mati nazak. Dan sedangkan wa tu wa haliyah. Dalam keadaan ni sekarang ni malaikat tu tengah nak cabut nyawa dia. Dia tengah sakarat yang sangat-sangat menyakitkan. Wal malaikatu, dan malaikat ni tengah buat apa kat dia? Basitu aidihim. Apa tu? Tengah pukul-pukul dia ni, nak keluarkan ni. Dan sampai malaikat kata apa? Akhriju anfusakum. Keluarkan, maknanya dengan paksaan. Dia tak nak keluar, maknanya terseksanya ni. So akhriju anfusakum. Okey, ni satu contoh. Ayat lain lagi, cuba tengok lagi. Ni semua cerita pasal orang-orang yang dicabut dengan kerah ni. Ni gambaran dalam Quran. Dan surah 47 pula. 47. Surah Muhammad. Ayat 26 ke 27? Ayat 27. Surah 509. Sama juga. Jadi dia dah sakit. Nak mati kan? Kena buat apa lagi? Ayat 27. Tadi kena buat apa tadi? Ayat 6, surah 6 tadi. Kena pukul kan? Lagi sakit. Ayat surah 47 ayat 27. Sama juga ni. Fa kaifa idza tawaffathumul malaikah. Macam mana keadaan kamu ni nanti? Kamu terus nak ingkar, berani ke kamu nak hadapi saat ni? Ketika mana para malaikat nak cabut nyawa kamu nanti dalam keadaan apa? Dia memukul wajah dia orang ni, nak paksa dia. Kau keluar bayangkan. Kena halau. Roh dia kena macam tu sekali. Yadribu wujuhakum hahum lagi. Wa adbaru, punggung dia sekali ni. Sini nyawa daripada mana? Nyawa keluar daripada mana? Dari bawah ke? Kan? Pukul ni kan. Bayangkan begitu seseksanya orang ni. Kenapa? Sebab dia dah nampak tempat dia kat mana dia lari. Dia kau boleh apa? Jangan, tak nak pergi. Inilah yang kesiksaan yang paling dahsyat dihadapi oleh orang-orang yang zalim ni. Baik. Cumanya ni cerita gaib. Jadi kita tengok nanti. Kenapa pula tengok dia mati elok je kan? Siap pakai kot lagi, senyum je. Kan? Siap kena awet elok je, muka dia bersih, wangi je kan? Dia awet lagi. Macam mana tu? Itu yang kita nampak. Ini di alam mana? Ni dia nak pindah alam malaikat, kita tak nampak dah keadaan dia. Hakikatnya Allah nak gambar itulah yang berlaku. Okey. Satu lagi surah 16. Ini surah 16 tadi. Dah jumpa ayat 28. Ayat 28. Saya rasa kita berhenti dulu sampai sini. Kita sambung. Ayat 28. Ini orang yang apa? Menzalimi diri dia sendiri. Alladzi natatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang diwafatkan, diambil nyawa dia oleh para malaikat dalam keadaan apa dia? Dia menzalimi diri sendiri dengan apa? Tidak pedulikan perintah Allah. Jadi ini satu lagi contoh. Bagi orang beriman ada tak? Saya bagi ayat-ayat ni untuk kita boleh tengok balik. Ini surah 16 ayat 28. Okey, untuk orang yang beriman ni dalam Quran ada juga. Cuba tengok surah 16 juga ayat 32 tu.
Ayat 32 terus. Alladzina tatawaffahul malaikatu thayyibin. Inilah dia. Cabut dalam keadaan apa? Dia mati tu dalam keadaan dia baik. Jadi dicabut dalam keadaan tadilah lembut. Jadi apa lagi selain lembut? Malaikat tadi kan dia kasar, kena halau. Akhriju anfusakum. Kau keluar sekarang. Kau keluar sekarang. Bayangkan macam tu. Yang ni pula malaikat kata kat dia, salamun, selamat, jangan bimbang, jangan bimbang. Salamun alaikum. Selamat, jangan bimbang. Kamu nak pergi tempat lagi baik. Agak lega tak? Lega. Kita nak mati macam ni lah. Kita nak mati macam ni lah. Inilah beriman kepada malaikat rukun iman kita tu. Ni. Jadi malaikat tu siap kata lagi apa? Salamun alaikum. Urkhulul jannah. Masuk syurga. Jangan bimbang ni. Dan bima kuntum ta'malun, disebabkan apa yang kamu lakukan. Kamu dulu banyak amalan, jangan bimbang. Jadi inilah saat manusia diambang maut ni, gambaran dia. InsyaAllah nanti kita sambung tentang ni ya. Jadi ini dua jenis kematian. Satu, su'ul khatimah, rupanya kena pukul lagi. Dah lah sakit, kena pukul lagi. Kena cakap apa? Kau mau keluar sekarang. Kena halau pula daripada badan dia sendiri. Yang ni pula apa? Dengan baik, dengan lembut dan siap kena pujuk lagi. Tenang. Ni. InsyaAllah tu nanti kita sambung lagi ni nanti. Ada lagi sebenarnya dalam surah Al-Fajr. Ayat last sekali. Apa dia? Surah Al-Fajr. Ayat last tu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Seruan dia macam tu. Ayat berapa Al-Fajr, surah 89. Surah 89 ayat 23. Tambah 27 27. Ada lagi satu sebenarnya, surah 41 ayat 30. Cukuplah ni 3. Jadi untuk cara orang kafir mati ni, orang zalim atau kafir mati, 3 ni. Gambaran dia. Untuk orang beriman ni, 3 ayat ni. Okey, malaikat pujuk dengan baik. Pastikanlah kita sentiasa dekat dengan siapa? Mesra dengan siapa? Mesra dengan Allah, mesra dengan malaikat. Malaikat paling suka bila antaranya? Pastilah yang berkaitan dengan ketua dia turun. Ketua malaikat dia bawa apa? Malaikat ni semua dia pasti suka dengan bos dia. Bos dia siapa? Malaikat Jibril. Apa malaikat Jibril bawa? Ini benda paling dia suka. Malaikat Jibril bawa apa? Bawa wahyu. Pastilah yang lain suka siapa yang dampingi wahyu ni. Bila kita mesra, insya-Allah apa dia? Dia akan kita dapat macam ni. Jangan jauh jarakkan diri kita daripada hal tersebut, insya-Allah. Sini dulu. Sambung lagi summa ila rabbikum yaturja'un pada minggu yang pada setahun yang akan datang. Tahun depan. Tu jumpa setahun lagi insya-Allah. Okey, semoga Allah panjangkan umur kita di atas dalam ketaatan kepada Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min wa'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.